Okey, kita tengok buku teks kita nak sambung belajar tentang satu lagi yang berkaitan dengan manusia. Kita sudah belajar tentang gigi, kita sudah belajar tentang ni gigi ni kita dah belajar, lepas tu kelas-kelas makanan. Ni kelas makanan ada 7, senang je. Dan kita nak sambung hari ni dengan tajuk pencernaan. Pencernaan ni simple sahaja. Okey. Kita pun tengok tajuk pencernaan ni, dia ada kaitan dengan ketiga-tiga yang kita dah belajar, tu gigi dan juga kelas makanan. Okey, proses pencernaan muka surat 49. Okey. Boleh nampak buku teks saya kan? Bersedia dah buku teks? Aish Safwan, ada situ? Buku teks muka surat 49 ada. Bagus Aish ni. Okey, bersedia? Baik, makanan yang dimakan mesti dicernakan dengan proses yang teratur. Okey, Okey, kamu tengok tu, proses pencernaan ni dia adalah melibatkan kita punya gigi juga sebenarnya. Ingatkan gigi kita ni jaga untuk kita cantik je. Gigi kita juga sebenarnya adalah sangat penting. Kalau gigi kita tak cukup 20, tak cukup 32, nanti proses pencernaan kita ada kesan dia. Ada kita tengok nanti ya. Okey, pada suatu petang di dapur di rumah Rani. Ni Rani. Rani makan biskut. Apa ni? Makan. Bersahur lah ni. Makan sedapnya, makan biskut ini, dia sahur dengan biskut. Dan dia ada yang keras ni, biskut ni yang keras tapi masih boleh makan. Macam mana dia kata? Walaupun dia keras tetapi masih boleh dimakan. So saya dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur. Jadi dalam mulut kita ni semuanya ada peranannya, termasuklah air liur. Ingatkan air liur ni kotor, lepas tu menyebabkan kita rasa geli, lepas tu mulut kita pun jadi basah saja. Tapi tanpa air liur kita tak dapat mencerna dengan betul. Tengok ni, bila dah digigit, air liur menyebabkan makanan yang keras jadi lembut. Lidah pula, lidah menyebabkan makanan tu berkumpul. Jadi kita kunyah makanan tu tidak berserakan di dalam mulut kita ni. Dia sentiasa berkumpul, barulah dia senang untuk ditelan. Bagaimanakah makanan dihancurkan di dalam mulut? Cikgu Adam ni. Adam tak datang ke hari ni? Tak apa dah. Urutan aliran makanan bermula dari mulut. Okey, kita pun highlight mulut ni. Mulut nombor 1. Kemudian dia pergi kepada dalam tekak kita. Dia nama dia esophagus. Esophagus ni dia lembut. Dia ada saluran yang sama seperti macam otot-otot yang lembut. Tanya dikit, bila kita masuk ni, kita tak boleh makan makanan yang keras sebab otot di dalam leher, dalam tekak ni dia lembut. Nanti kalau misalnya makanan-makanan yang keras akan mencederakan, sebab tu kita rasa macam tercekik. Jadi kena makan makanan yang lembut. Perut yang ketiga, kamu tengok ni, seolah-olah di dalam perut ni ada air, nampak tak?
Di dalam perut ni macam ada air, ni hijau-hijau ni makanan. Makanan masuk. Makan buah ke, makan sayur ke, warna hijau ni. Lepas tu dia masuk dalam perut. Dalam perut ni nampak macam ada cecair. Cecair apa tu? Ini adalah asid yang khas dihasilkan oleh perut. Perut kita ni menghasilkan asid dan perut itu akan membantu penghadaman tu, pencernaan makanan tu supaya menjadi hancur. Bila makanan dah semakin hancur, dia pun pergi kepada usus. Ada 2 usus. Yang saiz besar ialah usus besar. Yang saiz kecil ialah usus kecil. Okey. Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada kan? Tak apa. So kamu tengok dia masuk dekat usus kecil dulu dan laluan dia sangatlah panjang dan berliku-liku. Sebab apa dia kena panjang dan berliku-liku? Sebab dia nak beri masa kepada usus itu menyerap zat-zat makanan tu. Jadi dia lama duduk dalam usus tu. Berjam-jam lah. Dan akhir sekali bila sudah semua makanan tu dah tak ada zat lagi, proses makanan pun dah selesai, tubuh kita dah selesai menyerap zat-zat daripada 7 kelas makanan tadi, dia pun dibuang oleh dubur. Jadi ada 5 bahagian: mulut, esophagus, perut, usus dan dubur. Ada apa-apa nak tanya? Tak apa. Okay, so sekarang kita tengok kepada dia punya lagu ni, dia nak ada cerita something dekat kita. Okay, mula pencernaan dari dalam mulut, guna gigi, lidah juga air liur. Kalau dari mulut ada 3 perkara, iaitu lidah, gigi dan air liur. Kunyah sampai hancur, sikit. Mudah untuk telan, lalu esophagus terus sampai perut. Jadi esophagus duduk di dalam tekak, dia adalah laluan. Kemudian pergi pada perut. Di dalam perut masuk pula usus. Apa jadi? Makanan pun yang tidak dicerna keluar daripada dubur. Itu senang. Okey, berdasarkan lagu itu kita dah urutkan dia ni semua, urutan dia daripada atas sampai ke bawah, senang saja. Okey, aktiviti ni yang cikgu nak suruh kamu buat nanti. Okey, nanti cikgu ceritakan tentang tugasan ini ya. Ni kita buat sebagai amali. Okey, tak payah pakai plasticine pun, pakai warna je cukup. Okey. Pencernaan makanan, muka surat 52. Okey, mari kita ikuti sambungan buah anggur tadi yang kita makan. Okey, yang pertama di esophagus. Sempitnya laluan ini. Tengok ni sampai mengembang esophagus tu. Jadi dia adalah otot yang sangat lembut, sebab itu dia boleh mengembang. Kalau misalnya makanan tu keras, kamu telan dia, kamu tak kunyah betul-betul, maka kamu rasa sakit tekak. Sebenarnya esophagus kamu tu yang sakit. Kemana saya akan dibawa? Esophagus adalah laluan, saya dibawa ke perut. Masuk ni, tengok ni macam-macam ada dalam perut ni. Berenang-renang mereka ni, makanan kita ni. Nampak ni warna kuning ni, ni bukan kolam, inilah asid tu. Kamu nampak di dalam perut ni ada asid. Asid yang menyebabkan badan mereka ataupun saiz makanan tu menjadi kecil. Jadi tadi mula-mula telan dia besar-besar, tapi bila dah sampai ke dalam perut, jadi makanan tu dikecil-kecilkan lagi. Jadi kamu tengok ni, pelbagai jenis makanan dicernakan di dalam perut dengan asid. Okey, dah habis dia pun masuk ke dalam usus. Jadi dia pun serap nutrien. Serap nutrien di dalam usus. Kamu nampak macam, ni ada kat sini. Nampak macam ada jari-jari ni kan?
ini adalah di dalam perut, di dalam usus kita sebenarnya. Rupanya usus yang panjang tu laluan dia macam ini, panjang. Jadi nutrien diserap, diserap. Kamu nampak dia punya ni jatuh dekat sini. Dia bukan sedih, tapi dia masuk ke dalam ni, dia kena serap. Okey, bila dah siap, makanan dah diserap semua, okey, makanan tu dah tak ada zat, kami pun sampai ke bahagian tubuh. Jadi bahagian tubuh dia menjadi tinja dan tidak diperlukan lagi sebab dah tak ada zat. Jadi dia pun dikeluarkan, kita pun buang dia pergi dekat tandas. Okey, so apakah yang boleh kamu rumuskan tentang makanan itu? Pencernaan sebenarnya ialah proses menghancurkan makanan menjadi jenis-jenis yang lebih kecil supaya menghancurkan makanan supaya menjadi kecil supaya nutrien dapat diserap. Itu saja. Tinja juga itu adalah tahi. Itu pun nak beritahu. Ada ke tak tahu tinja tu apa? 3 orang ni takkan tak tahu kan? Okey, perbuatan yang mengganggu tahu. Okey, perbuatan yang mengganggu pencernaan. Kita ingatkan dia simple-simple je. Okey, bila kamu dah makan kena duduk. Macam mana Nabi ajar kita? Duduk dan kunyah sekurang-kurangnya berapa kali? 40 kali supaya makanan kita tu betul-betul dihadam. Kemudian cuci tangan dulu sebelum makan supaya makanan kita bersih. Yang nak masuk dalam mulut kita ni, kalau kita tak cuci tangan, ada bekas pensel, ada bekas sentuh-sentuh dengan kawan, jadi semua masuk dalam mulut. Barulah kita pun sakit. Jadi itu tak bagus. Kita kena amalkan cara makan yang betul supaya pencernaan kita pun sihat dan lancar. Kemudian ni perbuatan yang pertama. Dia buat apa ni? Nak pergi kantin. Nak pergi kantin dan berebut-rebut makan ayam. Dia pun berlari-lari. Bila dah berlari-lari, makan. Lepas makan, muntah. Jadi ini ialah perbuatan yang mengganggu pencernaan. Yang kedua, apakah perbuatan yang mengganggu pencernaan? Makan yang ini. Cepat-cepat sangat. Nak makan cepat-cepat sangat. Tak sabar-sabar nak habis makan. Sebab apa? Nak main game. Sebab apa? Nak tengok TV. Akhirnya makan cepat-cepat tercekik. Dah lah tak minum air. Dan yang ketiga, tengok ni, makan, tak mau berhenti bercakap. Ada saja cerita dia. Tak habis-habis cerita. 1 cerita, 2, habis lagi cerita 3, sambung sampai tak habis-habis. Dan bila tak habis cerita, nak bercakap banyak-banyak, tercekik. Ini bahaya. Bila tercekik, udara tak dapat masuk ke dalam tekak kita sebab makanan tu tersekat dekat kita punya tekak. Jadi kalau udara tak dapat masuk, apa jadi? Kita tak boleh bernafas dan boleh jadi pengsan atau pitam. Dan paling teruk kita tak naklah ada kematian. Nampak macam simple-simple je tercekik makanan. Bila kita kawan kita tercekik makanan, kadang-kadang kita rasa macam ketawa kan, kita rasa nak ketawa sebab apa, nampak macam lucu. Tapi sebenarnya itu tak bagus. Kita kena cepat-cepat bantu kawan kita, sama ada kita tepuk dekat belakang dia ni untuk melegakan dia punya salur pernafasan atau salur penghadaman, ataupun kamu boleh suruh dia minum air segera. Makanan yang tercekik ni bukannya perkara yang boleh kita ambil mudah, terutamanya oleh diri kamu sendiri macam ni. Berlari-lari, akibat berlari-lari, sebab tu lah kita suruh duduk tempat kamu tu, makan dan duduk. Okey, jangan berdiri waktu makan dan sebagainya. Okey, aktiviti santai sains ni nanti kita akan tengok kesesuaian masa dia
sebab kita nak gunakan banyak bahan. Dan lagi pun dia kena buat kerja ni secara berkumpulan. Jadi tak sesuai lah. Mungkin kita akan tengok dulu macam mana supaya kita boleh buat dia, mungkin kita simpelkan dia ke. Okay. Tapi kita nak tengok semula muka surat 51. Okey, 51. Apa yang nak dibuat? Okey, kita bagi kamu ni. Kamu kena buat ni di dalam buku kamu. Dia simple je, cikgu ingat kalau kamu buat tu memang tak sampai 1 jam lah. Setengah jam macam tu pun dah siap dah. Kamu boleh buat masuk dalam apa? Ya. Lepas tu, ini kita lepas dah siap, kita dekat buku mana? Dan buku tulis. Ada kan buku tulis? Ada? Yang kecil? Yes. Tapi cikgu tak nak, buku kecil je lah. Tapi cikgu tak nak kamu pakai plastisin ni pun, tanah liat ni tak nak. Cikgu suruh kamu warna je. Okey, cikgu pun tunjuk dekat mana cikgu tunjuk. Dia sudah ada sebenarnya di dalam Google Classroom. Okey. Ni cikgu nak tunjuk yang lain ni. Ni sekarang, baru cikgu tukar. Okey, kamu pergi ke Google Classroom kamu ni. Okey, nanti esok lah, esok. Bukan hari ni ya, esok. Ini tugasan untuk besok. Hari ni kita belajar sekarang ni saja. Bukan susah-susah. Okey, so untuk kerja kamu yang besok tu, dia ada kaitan dengan muka surat 51 tadi. Kamu pergi dekat dia punya sains ni. Okey. Kamu pergi dekat sains, tekan tugasan amali ni 29 hari bulan 4 besok. Okey, apa yang nak dibuat dia? Okey, kita tengok dia punya arahan dia. Okey, cikgu ada bagi gambar ni. Gambar manusia, gambar model manusia ni. Okay, besok kamu buat ni ya. Kamu download ni, kemudian kamu print dia. Kalau misalnya kamu tak dapat download, kamu tak dapat print, okay, kamu lukis dia saja pun boleh. Sebab tu cikgu tak nak pakai tanah liat tu. Minta tolong ibu bapa kamu untuk lukis dia pun boleh. Okay. Mula-mula kamu download dia, masuk print dia, warnakan dia macam yang dalam buku teks tu pun boleh. Warnakan dia, kemudian gunting dan tampalkan dia. Ada kotak yang cikgu tunjukkan. Okey, cikgu buka dia sekejap. Agak-agak kamu boleh tengok dia. Okey, nampak kan? Senang je ni. Kamu print dia ataupun kalau tak dapat printer, tak ada printer, minta tolong seseorang untuk tolong lukis ni. Lukis dia senang je. Lukis macam ni simple. Lepas tu ada 5 kotak ni. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang nak dibuat dengan kotak-kotak ini? Kita nak buat apa? Nak buat apa ni dengan 5 kotak ni? Buat tanda. Nama dia. Yang pertama nama organ pencernaan, apa dia tadi? Cuba tengok muka surat 51. Mulut. Yang kedua? Esophagus. Yang ketiga? Perut. Yang keempat? Usus. Yang kelima? Dubur. Kamu tiru dia yang muka surat 51. Kamu ikut dia muka surat 51 tu. Dia cuma yang tu dia tuliskan. Lepas tu kamu tulis dalam kotak tu. Kemudian kamu pun tampal dia dan buat dia punya garis dia. Garis. Okay, apa kata cikgu tunjuk contoh dia macam mana nak buat dia garis tu? Boleh tak? Okay.
Ni kan. Okay, ni dah contohnya kamu dah siap warna, siap warna gambar ni. Okay, dah siap warna dia cantik-cantik. Lepas tu ini kamu tulis dia, contohnya nak tulis nak type pun boleh, nak tulis tangan pun boleh. Tulis tangan lagi senang, tulis dia dengan kemas. Okay, kamu tulis apa nak tulis ni? Mana nak tulis? Okay. Yang pertama mulut. Dia kecil. Mulut. Bunyi apa tu cikgu? Bunyi apa tu? Tahu ada orang tukang. Okay, sekejap. Mulut. Size. Sekejap. Ada orang bertukang dekat rumah saya. Student. Dan di mana dan? So, okay. Sekejap, cikgu present balik. Dia. Okay, nampak tak cikgu dah siap tulis ni. Okay, mulut, lepas tu nanti kamu yang kedua apa? Esophagus, yang ketiga perut, yang keempat usus, yang kelima dubur kan. Okay, so kamu dah buat ni, kamu pun gunting. Lepas tu kita nak buat dia macam buku surat 51 tu dia ada label dia. So macam mana nak masukkan label dia? Garis ada. Okay. Kita masukkan garis. Dokumen. Okay. Faham cikgu. Ya, cikgu buat ni. Cikgu buat kat cikgu punya dia punya buat lah. Sekejap ah. Okay.
Hmm. Cikgu tak on mic. Cikgu tak dengar. Cikgu tutup mic. Tu boleh buat besok tau Damia, jangan buat sekarang dulu. Nanti ya kamu buat besok. Okay, so bila kamu dah siap tu, okay, apa yang nak dibuat, jadi kamu pun susun dia, kamu pastikan dia ni, kamu gariskan dia. Garis sahaja, sekiranya sampai mulut. Contohnya macam ni. Okay, macam tu. Boleh. Yang kedua, dekat mana nak kena buat dia? Dekat mana esophagus? Ni dekat leher kan? So kamu pun masukkan dia punya garis tu nanti. So garis. Warna hitam. Sampailah 5. Lepas tu kamu pun tampalkan mereka ke dalam buku tulis. Okay. Okay. So yang ada ni, kamu dah tahu cara nak buat. Nanti okay, cikgu nak kena minta kamu untuk hantar gambar kamu ke dalam Google Classroom. Macam ni gambar yang kamu dah siap tu dengan gambar kamu dengan gambar tu. Okay, ada yang kamu, kalau kamu ingat tahun lepas kan, kita ada buat banyak aktiviti. Lepas tu ada murid yang hantar gambar macam-macam dengan cikgu. Lepas tu cikgu tak jadi keliru. Sebab apa? Sebab ada murid yang hantar gambar, dia hantar tapi dia tak tahu nama dia siapa, dia tak tulis nama dia. Jadi bila dia tak tulis nama, cikgu tak tahu siapa yang dapat markah, siapa yang kita nak bagi hadiah. Lepas tu ada murid yang cakap dia hantar, tapi rupa-rupanya dia kata yang kawan dia tu yang dia punya. Tak bolehlah macam tu. Jadi cikgu minta kamu ni buat macam ni. Okay, contohnya kamu tengok kan, tengok cikgu pegang buku tu kan. So contohnya nanti besok kamu dah siap kerja ni kan. So kamu pun, ni contoh buku kamu yang dah siap tu. So kamu pun pegang dia dan kamu suruh mak bapak kamu hantar satu macam ni dengan buku kamu. So nanti cikgu tahu, oh ini murid yang buat. Kalau kamu tak buat macam tu, nanti dia kalau apa, nanti kalau tak buat, tak tahu siapa. Tadi cikgu cakap siapa punya ni, semua orang cakap dia salah lah, tak boleh macam tu. Okay, boleh. So hantar gambar hasil kerja kamu nanti di dalam Google Classroom. Tolong hantar sebab ini akan dikira sebagai amali. Sebab tu cikgu tersedia amali. So cikgu dah sampai sini, kamu cuma perlu uploadkan gambar buku yang kamu dah siap buat tu nanti. Upload gambar. Okay, boleh? Okay. Okay, so untuk kelas hari ni cikgu nak habiskan awal sikit lah.
Okay. So untuk yang tadi tu nak buat bila? Esok. Edilia. Akalisha. Edilia ada tak tu kat situ? Edilia dah siap ke belum model gigi? Tak ada bunyi, tak tahu dia. Okay, so itu saja untuk kelas pagi ini hari ini. Esok kamu buat yang cikgu dah letak dekat Google Classroom. Tugasan tu ada di Google Classroom. Okay. Ada apa-apa nak tanya dah? Tak ada? Tak ada. Tak ada apa-apa ni? Okay, so kalau tak ada, kita berhenti setakat itu sahaja. Doa-doakanlah supaya Cikgu, ya, bukan sampai pukul 8 ke cikgu buat pukul 8 apa? habis kelas? Yelah, sekarang dah 7.45. 7.45. Bukan 45 cikgu, 42. 42. Cikgu 7.45. Tak apalah, dalam 7.40. Okay, tu sahaja cikgu tanya. Ada tak nak tanya cikgu apa-apa? Ada 15 minit. Kita dah habis tajuk ni. Cikgu tak nak masuk tajuk yang baru. Nanti tajuk baru, dia panjang lagi ni, tajuk haiwan lagi. Kita dah habis tajuk tentang manusia. Tak ada. Tu apa tu? Daya ilman